Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Topik yang saya akan bincangkan pada hari ini ialah pemeliharaan dan pelestarian sungai. Pengenalan. Pada hari ini, kita sering mendengar isu tentang pencemaran berlaku di mana-mana dan ia merupakan satu perkara besar di negara kita. Mengapakah keadaan sedemikian berlaku? Pencemaran sungai yang berlaku secara berleluasa di negara kita adalah disebabkan oleh sikap manusia kita sendiri. Tahukah anda, sungai ini merupakan pembekal sumber air harian kepada manusia. Melalui sungailah kita dapat minum, mandi dan mencuci pakaian harian kita. Sungai ini juga menjadikan lokasi atau tempat yang menarik bagi kunjungan pelancong dalam negara maupun luar negara. Contoh pencemaran sungai yang telah berlaku di negara kita adalah di Sungai Kim Pasir Gudang. Mengikut hasil kajian, sungai ini telah tercemar disebabkan oleh aktiviti-aktiviti manusia yang tidak bertanggungjawab yang telah membuang sisa kimia ke dalam sungai tersebut. Pada 7 Mac 2019, kejadian pencemaran udara telah menyebabkan berlakunya pencemaran sisa kimia Sungai Kim. Contoh pencemaran udara seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, kloroflorokarbon dan sebagainya. Kawasan lembangan Sungai Kim sepanjang 15 km itu antara sungai yang padat dan kawasan perindustrian di bahagian hulunya. Ramai yang masyarakat tidak sedar bahawa sungai ini wajar dijaga agar kebersihannya akan terus terpelihara dan kehidupan kita semua lebih terjamin dan sihat selalu. Pencemaran Sungai Kim telah memberi kesan buruk terhadap masyarakat. Ini adalah kesan-kesan pencemaran Sungai Kim. Antara kesannya ialah kesihatan penduduk di sekitar Sungai Kim terjejas teruk. Beberapa pelajar dan pekerja kantin dari sekolah berhampiran sungai mula jatuh sakit dan mengadu kesukaran bernafas sehingga mereka dibawa ke hospital. Kesan yang kedua adalah terdedah dengan pencemaran udara. Pembuangan secara haram itu mengeluarkan asap toksik dan menyebabkan pencemaran udara berlaku. Pencemaran tersebut telah menjejaskan 6,000 orang dan 2,775 ditimpa sakit dan perlu menerima rawatan segera. Kesan ketiga ialah ekonomi negara terjejas. Disebabkan pencemaran ini berlaku, didapati 110 buah sekolah terpaksa ditutup kerana kebanyakan mangsa adalah pelajar sekolah. Pendapatan nelayan juga terjejas akibat pencemaran tersebut. Kesan seterusnya, habitat semula jadi dan kehidupan akuatik terjejas akibat pencemaran Sungai Kim. Daripada hasil kajian, didapati banyak ikan yang mati akibat pembuangan sisa kimia ke dalam sungai, malah tumbuh-tumbuhan turut mati akibat pencemaran udara daripada asap toksik. Kewajipan memelihara dan melestarikan sungai adalah terletak sepenuhnya kepada kita semua. Sudah tiba masanya setiap anggota masyarakat mengambil bahagian untuk melindungi negara kita daripada pencemaran sungai yang berlaku secara berterusan. Hal ini merupakan tugas dan kewajipan akhlak kita di muka bumi ini untuk menjaga dan memelihara sungai kita sebagaimana ia telah memberi pelbagai manfaat kepada kita beradab lamanya. Oleh itu, langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua masyarakat dalam memelihara dan melestarikan sungai kita adalah mengadakan kempen Friendly River yang berunsurkan sayangi sungai kita secara besar-besaran. Pihak berwajib seperti NGO dan pihak swasta mestilah mengajarkan kempen tentang sayangi sungai kita yang dinamakan sebagai kempen Friendly River. Kempen Friendly River dinamakan sebagai tanda kemesraan manusia terhadap sungai. Kempen ini juga dilakukan bagi memupuk semangat masyarakat untuk memelihara dan melestarikan keindahan sungai kita ini. Kempen ini perlu dilakukan secara berterusan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan sungai kita. Untuk lebih berkesan, kempen ini perlu disebarkan secara meluas. Kita sebagai masyarakat yang prihatin haruslah turut serta dalam kempen tersebut. Bukan itu sahaja, masyarakat perlu bekerjasama untuk menghidupkan kempen Friendly River dengan kerap mengadakan aktiviti gotong royong seperti membersihkan sungai yang melibatkan semua lapisan masyarakat. Hal ini dapat menangani masalah sungai yang kotor. Gotong royong juga diharapkan dapat memupuk perasaan cinta akan sungai kita. Dengan ini, sungai akan sentiasa bersih, jernih dan dapat mengalir dengan baik.
Seterusnya, peranan media massa dalam menyedarkan masyarakat. Media massa merupakan medium utama untuk menyebarkan maklumat tentang pencemaran sungai yang berlaku dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh semua lapisan masyarakat untuk melakukan cara penjagaan sungai dengan baik. Bagi memberi kesedaran kepada masyarakat, kempen yang dilakukan perlu diuar-uarkan melalui media massa seperti televisyen, radio dan sebagainya. Langkah berkesan perlu diambil dalam memastikan mesej yang jelas mengenai unsur-unsur memelihara dan melestarikan sungai yang betul dapat disampaikan kepada setiap anggota masyarakat bagi menjamin kebersihan sungai kita terus terpelihara. Kesimpulannya, setiap anggota masyarakat perlu sedar bahawa usaha pemeliharaan patut menjadi teras dalam diri masing-masing kerana kesedaran dalam diri setiap individu adalah sangat penting. Jika semua anggota masyarakat bertanggungjawab dalam memainkan peranan masing-masing dan memberi kerjasama untuk menyelamatkan sungai kita, pastinya sungai kita akan dapat diselamatkan dan dipelihara sepenuhnya. Sungai ini merupakan khazanah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat besar fungsinya.